Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anda dengan Mr. Afifi dalam rancangan Science Tube Mr. Afifi. Baik, kali ini tanpa membuang masa, kita nak teruskan dengan topik sains tahun 5, iaitu di unit 3, iaitu proses hidup haiwan. Jadi nak tahu apa kita nak belajar dalam topik ni? Jom kita tengok. Okey adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang proses hidup haiwan. Tetapi dalam topik ini kita akan ada objektif pembelajaran. Objektif kita pada topik kali ini, untuk episod kali ini adalah kita nak belajar bagaimana haiwan melindungi diri masing-masing. Jadi, untuk episod kali ini, cikgu akan ajarkan kepada anda 10 cara. Ada berapa? Ada 10. 10 cara bagaimana haiwan ingin melindungi diri mereka. Kita sebagai manusia, kita nak lindungi diri kita, betul? Jadi haiwan pun ada caranya. Nak tahu macam mana cara? Jom kita tengok. Jadi selepas daripada episod ini, anda mesti tahu 10 cara bagaimana haiwan ingin melindungi diri, dan anda boleh namakan apakah contoh haiwan untuk setiap cara-cara melindungi dirinya tersebut. Baik, dah bersedia? Dah bersedia? Jom. Okey, baik murid-murid, anak-anak, adik-adik. Okey. Sekarang cikgu nak bawa kamu ke satu tempat yang mana tempat ini penuh dengan haiwan. Di mana? Ni di belakang cikgu ni, di dalam buku teks kamu pun ada gambar raja ini. Okey, apa yang kamu boleh lihat adalah pelbagai jenis haiwan dalam gambar ini. Ada kerbau, ada buaya, ada ayam dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak tengok adalah perhatikan ciri-ciri dan perlakuan haiwan dalam situasi dalam gambar di atas. Apakah ciri yang terdapat pada haiwan untuk melindungi diri dan memastikan mereka terus hidup? Untuk pengetahuan anda semua, haiwan juga adalah seperti manusia. Mereka juga perlu hidup. Dan kita kena ingat, setiap haiwan ni ada benda ataupun ada sesuatu yang akan membahayakan mereka. Sebagai contoh macam ayam. Okay? Ayam juga ingin melindungi diri mereka. Kalau tidak, ayam akan dimakan oleh binatang-binatang tertentu. Dan juga dimakan oleh siapa? Kamulah yang suka makan apa? Makan ayam hari-hari, KFC lah, ayam McDonald dan sebagainya. Betul tak betul? Baik. Jadi kalau kata ayam ni tak melindungi diri dia, kemungkinan ayam ni akan pupus, ataupun kemungkinan ayam juga akan berpindah randah, dia takut, okey, dan kemudian produktiviti berkurang dan sebagainya. Jadi tak dapatlah kita tengok ayam dah lepas ni, betul? Okey, baik. Jadi kita tengok, hari ni cikgu nak ajar kamu bagaimana cara haiwan berlindung daripada musuh. Kalau kita tengok di belakang ini, dia kata, saya takut. Okey, nanti musuh akan menyerang saya. Jangan risau, dengan kuku yang tajam ini, saya boleh melindungi kamu. Tengok, dia kata apa? Burung tu kata, kalau dengan kuku yang tajam tu, dia boleh melindungi dia. Dia tak nampak belakang dia tu ada apa? Dia tak nampak belakang dia tu ada ular. Tapi boleh. Tak ada masalah. Sebab kuku yang tajam tu kadang-kadang boleh mencakar ular tu. Dan kemudian ular tersebut akan lari. Okey. Baik. Jadi kita tengok. Jadi hari ni kita akan belajar tentang bagaimana haiwan mempunyai ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas dan tingkah laku khas. Okey. Untuk melindungi dirinya daripada musuh. Okey, jadi mari kita kenal pasti. Yang pertama sekali adalah duri tajam. Yang ini, duri ini ada kepada banyak jenis haiwan. Tetapi kalau kamu tengok dalam gambar ni, ditunjukkan contoh adalah ikan buntal. Yang pertama, ikan buntal mempunyai duri tajam pada badan. Apabila terancam, ikan buntal akan mengembungkan. Kalau kamu tak percaya, kamu buka YouTube, kamu cari ikan buntal. Ikan buntal ni kalau kamu tengok dalam gambar ni memang nampak besar. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok yang betul, dia sebenarnya kecil sahaja. Jadi kamu tengok, kamu boleh pergi, ada setengah-setengah kedai akuarium, dia jual tau ikan buntal ni. Jadi kamu boleh tengok. Dan kemudian bagaimanakah duri landak yang tajam dan terpacak ini dapat melindungi daripada musuh? Siapa tahu landak? Tahu kan? Baik, jadi landak ni dia ada duri tajam di belakang badan dia. Jika dia dalam bahaya, dia akan mengembangkan badan dia dan juga akan mengembangkan duri tersebut. Jadi kita nak pegang pun tak boleh, bahayalah. Nampak tu, harimau tu cuba nak menyentuh landak tu, nak tangkap, tapi kemudian dia apa? Dia lari sebab
duri landak tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai cengkerang yang keras. Cengkerang keras, kalau kamu tengok, kita dah sedia tahu apa binatang yang ada cengkerang keras ni. Yang pertama adalah kura-kura dan yang kedua adalah penyu. Kura-kura mempunyai cengkerang yang keras untuk melindungi badannya yang lembut. Bagaimana pula dengan penyu? Adakah sama? Sama? Sama. Okey. Penyu dan kura-kura mempunyai struktur badan yang lembut di dalam dan mempunyai cengkerang yang keras di luar untuk melindungi mereka daripada musuh. Okey. Jadi apa lagi haiwan yang ada cengkerang? Apa dia? Okey, betul. Siput. Siput juga ada cengkerang yang keras untuk melindungi mereka. Kalau dia takut, dia akan masuk menyorok dalam cengkerang tersebut. Baik, seterusnya adalah sisik keras. Okey, sisik keras ia ada pada setengah haiwan seperti buaya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, buaya mempunyai kulit berupa sisik keras untuk melindungi diri daripada musuh. Kalau kamu pernah pegang buaya, cikgu rasa siapa ada daripada kamu yang pernah pergi ke zoo? Cikgu pun pernah pergi ke zoo dan ada setengah zoo dia bagi kamu sentuh buaya tersebut. Tapi dengan jagaan yang rapi. Jangan kamu tiba-tiba kat zoo negara, tiba-tiba kamu pergi, kamu terus nak masuk, nak pegang. No, tak boleh. Kalau kata ada persembahan buaya ke kan, biasanya orang-orang zoo tersebut akan bagi kamu peluang untuk pegang. Jadi kalau ada peluang, kamu pegang. Cikgu pernah pegang gajah, cikgu pernah pegang buaya, cikgu pernah pegang ular. Jadi kamu boleh bezakan macam mana dia punya kulit dia, macam mana dia punya sisik dia. Okey. Dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tenggiling. Okey, tenggiling ini mempunyai sisik yang keras. Macam mana dia nak gunakan sisik dia? Macam mana apabila dia diancam bahaya, dia menggulungkan badan dia menjadi bentuk seperti macam bola sikitlah kan. Jadi orang tak boleh, haiwan nak makan tak boleh kan. Haiwan dia akan mengeraskan badan dia. Itu cara bagaimana tenggiling nak menyelamatkan diri dia daripada musuh. Seterusnya tanduk. Tanduk ni ada pada banyak haiwan. Contohnya rusa, kerbau, lembu. Okay? Apa lagi? Badak sumbu kan. Dia ada tanduk. Okay? Rusa mempunyai tanduk yang tajam dan keras. Nampak ni? Dia bergaduh. Rusa dan juga kerbau ni. Ni kerbau ni. Kerbau kita panggil apa? Kerbau yang badan besar tu kan. Okay? Bila dia bergaduh, dia tak ada bergaduh pakai tangan macam kamu. Kan? Kamu datang panggil kawan, kamu nak tumbuk-tumbuk. Tak ada. Okay? Dia menggunakan tanduknya untuk berlawan dan juga untuk melindungi dirinya. Kalau kamu tengok ada rusa yang tanduk dia besar-besar tu, lagilah dia boleh menyondol dan juga melindungi diri dia. Kalau kamu tak percaya, boleh tengok dekat YouTube bagaimana mereka menggunakan tanduk mereka. Dan juga kerbau. Kerbau ni cikgu takut. Tengok dia punya saiz, dia punya tanduk dia cukup besar. Kamu kalau nampak kerbau macam ni, kamu jangan main pula. Kalau kamu pergi pula nak dekat, dia sondol kamu guna tanduk dia, dah cedera. Okay, walaupun ada yang biasa dengan kerbau, tapi jangan main-main. Okay, pastikan ada pengawasan daripada ibu ataupun ayah kamu. Okay, kemudian kalajengking. Okay, di sini adalah seterusnya adalah bisa. Contohnya adalah ini, sengat lipan, sengat kalajengking, ular. Ini merupakan haiwan-haiwan yang berbisa yang menggunakan bisa untuk melindungi diri mereka dan juga untuk menyerang musuh. Okay? Ini binatang yang paling kita kena jaga-jaga sebab bisa ular, bisa kalajengking, bisa lipan boleh membunuh. Apa lagi haiwan yang ada bisa? Dia tak duduk atas darat, dia terbang. Apa dia? Ya, tebuan, penyengat. Okey? Itu semua adalah haiwan-haiwan yang berbisa. Tapi kamu jangan risau. Haiwan-haiwan ini biasanya kalau dia tidak diancam, kalau kamu tak kacau dia, tak usik dia, biasanya dia takkan menyerang. Bukan dia suka-suka hati. Ular ni tiba-tiba dia nak masuk rumah orang, dia patuk kamu. No. Ular akan menyerang apabila mereka berasa diancam. Sebab tu kalau kamu tengok, ada orang siap boleh pegang ular, boleh main dengan ular. Sebab apa? Sebab dia tahu sifat ular ni. Dan juga kalajengking. Okey? Jadi hati-hati. Kemudian yang seterusnya adalah menggulungkan dirinya. Haiwan juga punya tingkah laku khas. Tadi adalah ciri-ciri khas
yang ada kali ini adalah tingkah laku. Apa yang dia orang akan buat? Contoh yang pertama adalah menggulungkan diri. Ulat gonggok dia akan menggulungkan diri untuk melindungi bahagian badan yang lembut. Kamu perasan tak? Ulat gonggok ni cikgu percaya ramai daripada kamu yang biasa jumpa dekat rumah dan sebagainya. Sebab ulat gonggok ni biasanya adalah dekat rumah batu, rumah kayu pun mesti pernah ada. Di jalan, bila kamu tersentuh ataupun kamu usik dia, ataupun kamu nak sapu ke, nak buang ke, dia automatik akan menggulungkan diri dia. Masa itu kamu dia rasa dia keras lah kan. Jadi masa tu kamu sapu, janganlah bunuh pula, pijak kan. Okey, kesian dia. Okey, halaulah dia. Okey, dan kemudian satu lagi adalah tenggiling. Macam kita bincang tadi, selain daripada mempunyai sisik yang keras, tenggiling juga boleh menggulungkan diri dia. Macam tu, nampak tu. Jadi agak-agak kalau dia dah gulung macam bola tu dah keras, susah, senang ke orang nak serang? Susah. Okey, dan seterusnya adalah menyamar. Yang ini kalau kamu pergi taman rama-rama, haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas, dia boleh menyamar dalam persekitaran. Contohnya kamu tengok rama-rama ni. Okey, ni rama-rama ni, kita sekali tengok tak perasan sebab nampak macam dia adalah daun kering sahaja. Tapi dia menyamar, dia sesuaikan diri dia dengan persekitaran dan akhirnya dia dapat menjadikan orang kurang nampak dia. Macam ini, sesumpah dan juga mentadak. Kamu nampak mentadak ni? Kalau sekali pandang kat hijau tu mungkin kita tak nampak dia, betul? Itu keistimewaan haiwan-haiwan ini. Dan kemudian memutuskan anggota badan. Bagaimana memutuskan anggota badan? Dia putuskan, dia rasa terancam, dia putuskan badan dia. Agar orang ingat rupanya haiwan tu dah mati ataupun dah lari. Cicak salah satunya. Dia kata apabila dia akan memutuskan ekor apabila diserang, ekor yang putus akan mengelirukan musuh. Memanglah, kita pun terkeliru tiba-tiba tengok ekor cicak jatuh. Kita mesti ingat dia dah mati. Sama juga macam sotong gurita. Nampak ni? Dekat bahagian hujung tu dia boleh putuskan. Okey, dia boleh putuskan supaya boleh mengelirukan musuh. Nanti dia tembuhlah balik. Nampak? Kamu jangan buat pula kamu potong tangan kamu putuskan, lepas tu nanti nak tumbuh balik. No. Jangan sekali-kali buat macam tu ya. Dan kemudian memasukkan anggota badan. Yang ini kita dah jumpa tadi. Yang pertama sekali, siput ada cengkerang. Dan juga kura-kura, bila mereka rasa terancam, mereka akan masukkan badan mereka di dalam cengkerang yang ada dan menjadikan mereka sukar untuk diserang ataupun dimakan. Tapi kalau untuk kura-kura memang keras lah. Tapi kalau untuk siput ni, kalau kata haiwan yang lebih besar, ambil dia ataupun pijak dia, memang dia matilah. Okay, tapi kura-kura ni susah sebab kura-kura ni dia punya cengkerang dia sangat tebal. Okay, dan yang terakhir adalah hidup secara berkumpulan. Apa dia yang hidup saja berkumpulan? Contohnya ikan bilis, gajah, haiwan-haiwan seperti singa, harimau. Mereka duduk dalam kumpulan yang besar supaya mereka sukar untuk diserang. Okey. Contoh macam gajah, dia duduk, dia pergi ramai-ramai. Agak-agak kamu nak, kalau dah ada 3-4 ekor gajah, kamu nak serang tak gajah tu? Mesti kamu fikir 2-3 kali kan. Tambah pula dengan dia punya gading yang tajam tersebut. Kalau kena kat kita ataupun kena haiwan lain, mungkin mengakibatkan kecederaan. Baik, jadi sekarang ni kita dah tengok ada 10 ciri-ciri dan juga tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri mereka. Jadi sekarang cikgu nak kamu cuba cari contoh-contoh lain. Haiwan apa yang boleh ada ciri-ciri khas ataupun tingkah laku khas yang sama seperti haiwan yang ada dalam buku teks ini. Dan kamu boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Okey, kita sama-sama bincang. Dan jika kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya di ruangan komen di bawah. Ataupun terus DM cikgu, mungkin di Instagram ataupun di Twitter ataupun di Facebook untuk bertanya soalan-soalan lebih lanjut. Jadi seperti biasa, jangan lupa sebelum kamu habis menonton, okay, jangan lupa untuk like, share video ini untuk kawan-kawan anda dan juga subscribe channel Afifi Arif untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video menarik tentang pembelajaran sains. Jadi sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye. Nak tengok banyak lagi video sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.